What's up bro, sis dan mother-father sekalian, Hazwan Syabebe, #bukan Zizan, the king of Palatau. Video kali ni video Q&A yang kedua untuk pusingan yang kedua. Kalau korang tak tengok lagi video Q&A yang kedua tapi pusingan pertama, tengok yang keluar dekat atas ni. Tapi sebelum aku teruskan, aku nak share dekat korang apa yang Abang Wrestling hantar kat aku. Alright, macam biasa, kalau korang tak tahu Abang Wrestling, aku letak Instagram Abang Wrestling dekat ruangan description kat bawah. Dia orang ada jual baju-baju apa ni lah, pasal wrestling. Macam biasa, semua baju tu akan datang dalam kotak yang macam ni. Ada beberapa muka superstar. Dia bagi sekali stiker Abang Wrestling. Korang bolehlah tampal kat dahi korang. Untuk video kali ni, aku tunjuk dua face mask yang dihantar kat aku dulu. First kali, face mask Bray Wyatt. Selesa gila pakai. Ada logo dengan muka Bray Wyatt kat sini, ada tengkorak Bray Wyatt kat sini. Betul-betul cover banyak area lah. Aku perasan yang mask ni dia dua layer tau. So nampak satu layer belah depan, satu layer yang kat belah dalam, dan dia macam ada poket kat sini. Boleh sorok duit ni guys. Tapi jangan buat lah kan, duit bukannya bersih pun. Satu lagi face mask yang aku nak tunjuk kat video kali ni adalah face mask John Cena. Dia dua layer juga. Serius guys, besar tu. Nampak dagu aku kat sini. So memang dia tutup banyak muka lah. So untuk orang yang saiz besar, badan besar ke apa ke, muka besar, memang sesuai. Untuk John Cena punya sebelah kanan ni camouflage, dan kiri ni ada logo John Cena lah. Dan untuk baju, Chun Bai Design. Tengok ni, baju, yes, nama yang korang nampak, Jeff Hardy. Lawa tu design baju dia, nampak? Tu dia weh. Serius, warna cantik, kain microfiber, design Chun. Kalau korang nak beli baju daripada Abang Wrestling ni, aku akan letak link Instagram Abang Wrestling dekat ruangan description kat bawah, sekali dengan link Shopee kedai Abang Wrestling lah. Sebab Abang Wrestling cakap harga untuk semua design dekat Shopee lebih murah kan, kira special price. So korang boleh check out dekat Shopee. Kalau tak nak ikut Shopee, pergi dekat Instagram Abang Wrestling, korang boleh tengok dekat bahagian highlight. Dan berita baik untuk korang, channel Hazwan Shah Wrestling dan juga Abang Wrestling akan bekerjasama nak buat giveaway. Kita akan bagi hadiah untuk dua pemenang. Cumanya giveaway tu aku takkan umum dekat video kali ni. So korang kena stay tune untuk video yang akan datang. Tak tahulah video mana yang ada giveaway tu. Kena layan lah semua video yang akan keluar kan. Mungkin next video, mungkin next 2 video, next 3 video, tak tahu. Apa yang korang boleh menang, kita akan bagi tahu dekat video yang buat giveaway tu nantilah. So jom kita mulakan video Q&A 2.2 kali ni. Soalan yang pertama datang daripada Liverpool Man. Macam mana WWE nak guna RK Bro supaya nampak satu tim yang orang akan ingat macam Hardy Boys, Dudley Boys dan DX? Soalan ni susah sebabnya first kau kena fikir penerimaan orang lah. Orang boleh terima diorang ni as a tag team macam mana, tag team yang lain kan. Macam Hardy Boys ni diorang dah debut as a tag team, dan dah lama-lama lepas tu baru diorang go solo. So macam diorang dah buat banyak benda yang epic senang cerita. Even DX pun daripada segi promo, daripada segi perlawanan, Jeff Hardy dengan The Boys daripada segi perlawanan, diorang dah buat benda epic. Jadi untuk RK Bro ni, diorang kena buat something yang epic, yang macam mana kita boleh ingat dari Boys, Hardy Boys, Edge and Christian semua pernah buat. Macam itulah RK Bro kena buat something yang kita boleh ingat diorang ni macam one of the best tag team yang ada kat WWE. Diorang kena kekal lama as a tag team, diorang kena jadi champion, diorang kena lebih versatile, dan dalam masa yang sama macam aku cakap tadi, diorang kena buat epic moment. Soalan Amir Rushdie, dia ni je hantar sampai 3 soalan. Tamak. Kalau John Cena turn heel back to Dr. Thuganomics, siapa lawan yang paling sesuai superstar yang ada sekarang? Okay, mungkin ramai expect aku akan sebut Roman, sebab dah ada cerita yang John Cena akan lawan Roman kat SummerSlam, tapi John Cena watak jahat kan, Roman yang bawa watak baik. Sebenarnya aku tak suka John Cena kacau Roman, sebab aku nak Roman teruskan watak jahat. Macam sekejap sangat dia baru watak jahat dan jadi watak baik kan. Biar dia lagi bermaharaja lela sebagai tribal chief yang lahanat tu. Sebab benda sedap tengok. So jangan kacau, jangan usik. Kalau John Cena datang bawa watak baik, Roman kena tibai dia. Kalau bawa watak jahat, jangan cek pasang dengan Roman. Nama lain aku mula-mula nak kata Cesaro, tapi aku tahu Cesaro memang akan kena lauk daripada segi mic skill dan juga promo. BE aku tak nampak ada cerita yang menarik boleh diperceritakan kat situ. Tapi
Aku teringin nak tengok John Cena dengan Jeff Hardy. John Cena yang jahat ni cek pasal dengan kisah silam Jeff Hardy. Walaupun dulu aku kata aku tak suka tengok benda tu, tapi itu cara terbaik untuk kau nak orang nak nampak yang kau ni betul-betul jahat lah. Dengan Drew McIntyre, okay, John Cena boleh bahan Drew McIntyre, tapi Drew McIntyre keep on pukul John Cena. Elias, dua-dua musical act, seorang rap, seorang lagi dengan dia punya gitar apa semua kan. Aku rasa interesting untuk nak tengok promo antara Elias dan juga John Cena, dan diorang pun macam ada feud yang tergantung, dan aku lagi suka Elias bawa watak baik daripada watak jahat. Randy Orton, sebab selalunya dulu kita tengok Randy Orton yang jahat, John Cena yang baik. Kali ni boleh vice versa, dan Randy Orton sekarang masih entertaining. Dan juga yang paling aku nak tengok sebenarnya Kevin Owens, sebab kalau John Cena nak bakar ataupun nak memang apa, nak roast, memang nak lauk lah seseorang tu daripada segi apa, mic ke apa kan, dia tak boleh buat dekat Kevin Owens. Kevin Owens memang akan lantang bagi balik. Dia macam another CM Punk lah kalau dari segi mic skill. Dari segi attitude, bagi aku Kevin Owens ni dah macam Stone Cold, tapi WWE tak reti nak pakai. Untuk NXT War Game tahun ni, abang rasa siapa yang patut join dan storyline apa yang paling menarik mengikut imajinasi abang, sebab Undisputed Era dah berpecah. Lagi soalan daripada Amir Roshdi ni. Tamak lah kau ni. Buat masa sekarang ni, apa yang aku boleh fikir, kita buat 3 lawan 3 lawan 3. Legado del Fantasma lawan kumpulan Hit Row lawan kumpulan Diamond Mine. Tapi tak tahulah ada story yang menarik ke tak di sebalik apa tiga-tiga tim yang aku sebut ni. Tahun depan punya Royal Rumble, NXT, Raw dan juga SmackDown akan hantar 10 orang. Soalannya, kalau WWE buat surprise bagi superstar daripada brand NXT menang, siapa yang paling layak menang Royal Rumble tu? Tapi untuk superstar NXT yang ada sekarang lah. Okay, aku suka soalan ni. Ada dua nama. First kali, obviously Adam Cole. Aku tak perlu nak cerita, kalau korang layan NXT, korang dah tahu Adam Cole ni dah menang NXT Tag Team Champion, NXT North American Champion dan juga NXT Champion. Dia macam dah achieve everything dah dekat NXT. So it is time for dia memeriahkan dan menyerikan main roster lah bagi aku. Dan aku yakin sangat Vince McMahon memang akan pakai dia sebagai main eventer kalau dia naik ke main roster. Satu nama lagi, tapi dia ni kena bawa watak baik lah kalau menang dan naik ke main roster ke apa ke, Johnny Gargano. Kau bayangkan dekat WrestleMania ke apa ke, dia adalah watak baik. Satu stadium sorak Johnny Wrestling. Memang aku rasa benda tu boleh jadi epic moment, another underdog story, dan Johnny Gargano kena menang match championship tu. Sama macam Adam Cole juga, Gargano ni consider dah lama dekat NXT, dah menang NXT Tag Team Champion, NXT North American Champion dah 2 kali pula tu, dan juga NXT Champion pun dia dah menang. Rasul, Assalamualaikum, nak tanya, kalau John Cena return dan buat team NWO, masih relevan lagi tak John Cena? Relevan kalau storyline tu menarik. Aku excited nak tengok benda ni. Kalau dia boleh bawa watak sebagai ketua NWO dengan baik, dan kita tak perlu tengok apa ni lah, Dr. Togonomics John Cena. Adam Nashimura, abang orang mana? Kalau nak ikutkan dari segi darah keturunan ni, aku ada 3 darah campur. Aku ada darah Jepun, Korea dan juga Cina. Tanya aku orang mana? Aku orang Selangor, asal Shah Alam. Umarul Akif, abang pandang seorang wrestler ni daripada segi apa? Mic skill, ring skill, karakter atau lain-lain? Kalau ikutkan semua benda tu, kalau dia ada semua benda tu, memang aku akan minat dia. Kalau tak ada semua tu pun tak apa, tapi antara mic skill, ring skill dengan karakter tu, mana-mana pun boleh. Tapi dia betul-betul the best in mic skill, ataupun betul-betul the best in ring skill, ataupun betul-betul the best in character. Contoh aku boleh bagi kat sini. Dulu aku kata aku suka Baron Corbin dekat NXT kan, sebab karakter dia betul-betul the best dah tu. Tapi WWE tak nampak potential. Ring skill, Rey Fenix Jr. tak ada mic skill yang bagus pun bagi aku, sebab English dia macam mungkin tak biasa aku dengar, dan dia punya karakter pun tak ada apa-apa yang best sangat pun. Tapi sebab ring skill dia tu, aku minat gila dia. Mic skill buat aku respect dekat The Miz, MJF, Chris Jericho dan juga CM Punk. Dan sekarang ni ada seorang superstar yang bagi aku dia dah bagus dah daripada 3 benda ni, Kevin Owens. Tapi macam aku cakap tadi, WWE tak pandai pakai. Aiman Iskandar, dia tak berkenan cara Damien Priest di book sebab apa, jaga Bad Bunny. So apa storyline yang elok nak pakai Damien Priest ni kalau pendapat Aiman ni kena betray Bad Bunny? Kalau tanya aku lah kan, cara terbaik nak pakai Damien Priest ni is tak pernah libatkan dia dengan Bad Bunny pun. Sebab aku pernah cakap dulu, kalau ikutkan karakter Damien Priest ni, the taste of music untuk dua orang tu tak sama. Dan cara terbaik lagi nak pakai Damien Priest ni, stick true dengan karakter dia kan. Karakter yang dah di-plan macam dekat NXT. Dekat NXT elok je nampak dia kan, tapi dekat main roster ni macam on the way nak piu. So stick true dengan karakter je lah. Karakter dia tu macam mana dia plan untuk karakter dia dekat NXT, yang tu lah pakai dekat main roster. Bukan je nak fokus kat hiburan, komedi semata-mata. Ni tamak agak ni, soalan sampai 4. Gibran bin Nazrin Moy,
bila abang minat tengok wrestling masa aku darjah 2? Kalau bukan Edge, favourite superstar abang siapa yang akan jadi superstar favourite abang? Amboi, koma tu letak lah oi. Kalau bukan Edge, aku mungkin akan kata The Rock. Sebab sebelum aku gila-gila minat Edge, aku minat The Rock. And then katalah kalau dah minat The Rock, lepas tu aku tak minat Edge, lepas tu aku tunggu sikit sampai dapat jumpa aku punya next favourite superstar, mungkin Randy Orton. Sebab zaman Evolution betray Randy Orton, aku time tu ada rasa suka dia jugalah. Dia macam aku punya second favourite superstar. Kawan-kawan abang tengok wrestling tak? Kalau dekat sekolah, aku ada macam 2 orang kawan ni je yang memang akan tengok wrestling. Nama dia Adi dengan Ayoy. Dan tiap kali Royal Rumble, balik sekolah tu, kita orang akan beli pizza sambil tengok Royal Rumble dengan makan pizza lah. Dan time tu tak payah risau spoiler. Dan sekarang ni, kawan rapat, aku adalah Haris Cina yang main berita WWE, Fahmi Azhar dan juga Rehan Iskandar. Dan cerita pasal Rehan Iskandar ni, korang tunggu next video ke atau video yang sebelum ni. Aku pun tak tahulah video ni aku nak up lepas Q&A atau sebelum Q&A. Itu kawan rapat lah. Dari segi kawan yang belum rapat lagi adalah korang lah. Korang 20,000, 21, 22,000 subscribers yang subscribe channel Hazwan Shah Wrestling ni. Korang lah kawan aku. Dan kalau korang tak tekan lagi butang subscribe, tunggu apa lagi guys? Make sure korang tekan dulu butang subscribe. Tekan sekali butang loceng, asyabala butang subscribe. Dan soalan dia yang keempat, dan thank you. Jawapan dia, welcome. Soalan last kali daripada Layan Je Channel. Adakah WWE terlampau ramai wrestler sampai diorang tak boleh ataupun tak reti gunakan wrestler tu dengan sebaiknya? Adakah patut WWE kurangkan ahli wrestler mereka sekarang? Diorang memang dah tengah kurangkan dah. Pasal tu diorang duk lepaskan beberapa superstar. Tapi kalau tanya aku, masalah kat sini adalah diorang tak guna sebaiknya lah. Bukan masalah ramai ke sikit. Kalau tanya aku, tak cukup. Kau compare yang era sekarang dengan Ruthless Aggression punya era, berapa ramai superstar yang diorang ada. Dulu diorang punyalah tersusun cantik division jobber, mid carder dan main eventer. Sekarang ni division main eventer dengan mid carder okey, tapi jobber ni sampai terpaksa guna orang dekat mid carder. Dan jobber ni pun macam ada yang kita rasa boleh kena push. Kira macam tak cantik lah susunan division dia. So aku rasa kena tambah lagi nama-nama yang memang dekat NXT tak akan perform, boleh gunakan diorang dulu as a jobber. Dan mungkin dekat main roster diorang tiba-tiba okey, time tu naikkan lah. So pasal tu aku kata Raw, SmackDown dengan NXT ni kena sama. Raw ada main eventer, mid carder, jobber. Sama juga dengan SmackDown dan juga NXT. Ada main eventer diorang, ada mid carder diorang dan ada jobber diorang. Dan macam mana diorang punya development punya brand depan ni, kan selalunya harapkan NXT. Kali ni kau gunalah NXT UK, 205 Live sebagai kau punya development punya brand. Dan satu lagi masalah yang WWE hadapi yang diorang tak boleh nak pakai superstar tu sebaik mungkin adalah, bagi aku, Vince McMahon yang nak ikut kepala dia sendiri. Kita ada kepala kita nak siapa yang kena push. Dan wrestler tu kalau tak kena push, tak puas hati, nak belah lah dan sebagainya. So masalah kat sini tak berjaya nak puaskan hati semua orang jugalah. Macam video ni juga, aku yakin ada je yang akan nak tekan butang dislike tu, tak boleh nak berjaya puaskan hati semua orang. Tapi apa kata kali ni, semua bagi butang thumbs up.